kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'a, iaitu kitab berkenaan dengan kitab hadis yang disusun oleh Tuan Guru kita, Syekhuna Murabbi Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Abu Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Dan kita sambung pada hadis yang ke-83. Hadis yang ke-83. Su'alul jannata thalatha marratin, yakni tajuk, yakni meminta akan syurga dengan 3 kali. Tak apa tuan-tuan, habis kitab ni lah. Kalau tuan-tuan panggil saya mengajar lagi, kita beli kitab. Maksudnya cari satu kitab hak kita boleh baca. Tapi kalau kata tuan-tuan kata, Ustaz kami tak larat dengar Ustaz Letiang, Ustaz main buat menyemak, kami pun duduk tunggu nak pergi habis. Kalau boleh, kalau Ustaz boleh berhenti hari minggu ni pun okey lah, kami duduk cari Ustaz lain. Contoh macam tu. Contoh kalau tuan-tuan kata lagu tu, tak payahlah. Tapi kalau tuan-tuan kata, habis kitab ni nak nak sambung lagi lah, kita try cari satu kitab hak boleh kita pegang seorang satu, kita tengok mengaji kitab. Hak tu lagi kemas, hak tu lagi seronok. Saya pun dulu ni duk ingat kata tak orang kata apa, bukanlah tak bersungguh, tapi duk rasa macam tak apa kot, sambil macam tu. Tapi duk nampak kata kalau kita lepas ni elok kalau nak teruskan habis kitab ni, kita beli satu kitab, kita cari satu kitab yang sesuai. Saya pula jenis mengajak lain-lain tempat, lain-lain kitab. Bukan kata kemas dia ni sampai kitab pun boleh buka. Bukan. Lagi banyak buka kitab, lagi banyak kita boleh ilmu. Yang ni mengajak fiqh, yang ni mengajak hadis, yang ni mengajak begitu. Jadi kita boleh tumpang belakang. Jadi kita ni saja-saja nak buka buku baca ni bukan jenis kita. Kan? Kita bukan jenis rajin sampai tak tahu, sampai tahu tu sampai tak tahu nak buat apa. Lah kali beli kitab sampai baca sampai tak ada nak ponting, tak ada. Kita bukan jenis tu. Kita jenis kalut, kita jenis ada kerja belakang, saya ni belakang. Jadi nanti kita cari kitab yang agak sesuai untuk kita baca sama-sama. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, hadis yang ke-83 ni nak ajak mai kat kita, soal jannata thalatha marratin, minta syurga tu 3 kali. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man sa'ala Allah al-jannata thalatha marratin qalat al-jannatu Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara min an-nar thalatha marratin qalat an-nar Allahumma ajirhu min an-nar. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Hadis ini hadis yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang sangat besar. Apa dia? Kata Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an, bahwasanya telah bersabda akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannata, akan syurga, minta doa kepada Allah taala nak syurga, thalatha marratin, akan doa itu, permintaan itu 3 kali. 3 kali minta, ya Allah masuk aku dalam syurga, ya Allah, ya Allah masuk aku dalam syurga, ya Allah, ya Allah masuk aku dalam syurga, ya Allah. Tengok apa yang kata Nabi SAW, qalatil jannah, qalatil jannatu, yakni syurga pun berdoa, syurga pun berkata, apa dia? Allahumma adkhilhu jannah, ya Allah masukkan dia dalam syurga, ya Allah. Seorang manusia yang doa 3 kali, dia doa 3 kali minta syurga, syurga pula tolong doa pula, ya Allah masuk dia dalam syurga. Wa qala wa man istajara minan nar, dan siapa-siapa yang minta untuk dielakkan, dijauhkan daripada api neraka, thalatha marratin, akan 3 kali. Dia minta doa 3 kali, ya Allah jauhku daripada azab api neraka. Contoh kita sebut, nanti kita sebut sikit-sikit lagi. Minta doa 3 kali, qalatin naru, maka yang dikatakan neraka itu pun doa juga, minta juga, apa dia? Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah jauhkan dia daripada api neraka. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ni, syurga ni tuan-tuan, abang begitu tuan-tuan, syurga ni mahal. Syurga ni mahal. Dia bukan boleh kita kira timbang kilo ataupun kita boleh kira sekupang doa, dah. Syurga ni mahal sungguh. Ada orang nak beli syurga dengan apa dia? Nyawa dia. Ada orang nak beli syurga
dengan korban anak bini dia. Ada orang yang nak boleh syurga dengan pertahan akidah dia. Ada orang nak boleh syurga kena buang hidup dia, kesenangan hidup dia. Ada orang nak boleh syurga terpaksa dahulukan hal orang lain lebih daripada hal yang dia sendiri. Syekh Abdul Qadir Saqaf, beliau mengatakan bahawasanya di antara cara paling mantap pada akhir zaman untuk mendapat kebaikan ialah usaha untuk menyelesaikan masalah orang lain. Itu paling cepat nak dapat kelebihan. Paling cepat nak angkat, Allah Ta'ala nak angkat darjat bagi umat akhir zaman ni apa dia? Dengan usaha fikir ketiak hal berkaitan dengan orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir As-Saqaf rahimahullah ta'ala. Nah, itu benda-benda begitu. Sebab itu syurga ni dia mahal. Syurga ni dia mahal sungguh. Bukan semua orang boleh. Ada orang yang mungkin atas dunia dia hebat, akhirat tak ada apa. Ada orang mungkin di atas dunia dia tidur orang musibah. Lah kali dia atas musibah tu Allah Ta'ala nak bagi syurga. Dan cara nak dapat musibah, cara nak dapat syurga ni pun banyak. Jalan yang banyak. Kita tak tahu mana satu jalan tu hak kita nak boleh masuk syurga. Jangan duk ingat kata dengan kebaikan kita saja yang kita boleh masuk syurga dengan hal tersebut. Di antaranya Imam Sibawih. Imam Sibawih dikatakan bahawasanya mendapat kelebihan itu disebabkan jasa dia kepada agama itu dengan beberapa sebab. Di antaranya disebabkan kepakaran dia dalam bahasa. Imam Nawawi, Imam Ghazali ada yang mengatakan bahawasanya dia mendapat kelebihan itu disebabkan kerana tolong ataupun yang kita dikatakan pernah ketika mana beliau menulis, tengah-tengah menulis lalat jatuh dalam bekas dakwat. Lalat jatuh dalam bekas dakwat. Kita zaman kita ni tak pakai dah tentu. Zaman kita memang dah pen siap dah. Ni zaman dulu ni kena ambil celup pi tulis, celup pi tulis, celup pi tulis. Jatuh yang dikatakan lalat, Imam Ghazali angkat tak tepi, kering, terbang. Ada orang mimpi, ada orang kata apa? Imam Ghazali kata apa? Aku di antara sebab musabak dapat kelebihan daripada Allah Ta'ala dalam kubur aku disebabkan kerana aku tolong lalat hadut dalam ni, hampir-hampir mati dia, aku selamatkan dia terbang pi. Allah. Padahal hujjatul Islam banyak jasa dia, tapi dia kata apa? Salah satu itu. Sebab itu masuk syurga ni banyak. Masuk syurga ni banyak. Sebab tu kalau kita katakan berkenaan dengan akidah lagi sakat tuan-tuan. Kita hari ni Allah Ta'ala tak uji tara mana akidah kita hari ni. Tak uji tu pun nak murtad dah seorang. Tak uji tara mana tu pun nak murtad dah seorang. Sampai dia boleh buat video ni, saya berasa saya tak boleh pergi lah. Saya menyesal dah duduk dengan orang Islam ni. Saya berasa saya nak keluar. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni, dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj kita nak masuk minggu depan ni, tuan-tuan ingat tak ada satu kisah yang mana Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok sebelah benda yang pelik dalam perjalanan. Setelah mana dikejar oleh Ifrit dalam perjalanan tu, Nabi nampak ada sebelah golongan. Di antaranya ialah ada satu keluarga yang bauan kuburan mereka itu, bauan mereka itulah bauan yang harum. Tanya kepada Sayyidina Jibril AS, wahai Jibril, ni tempat apa ni? Inilah tempat ataupun kubur ataupun tempat disemadikan yang dikatakan Sayyidatuna Masyitah, tukang sikat rambut putri Nabi SAW, putri Fir'aun laknatullah alaih. Pasal apa? Pasal apa jasa dia? Tuan-tuan, hak duk kena bunuh dalam peristiwa Masyitah ni radhiyallahu anha ni, dia bukan seorang dua, termasuk dengan suami dia, termasuk dengan dua orang lagi anak lelaki dia. Bagaimana Masyitah mempertahankan akidah sehingga kan dalam peristiwa tersebut ketika mana dia sikat rambut putri Fir'aun laknatullah alaih, jatuh sikat, dia sebut bismikallahumma, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kepada Masyitah, puteri Fir'aun tanya kepada Masyitah, wahai Masyitah, ada Tuhan lain ke selain pak aku? Ada Tuhan lain ke selain pak aku? Ya, Tuhan itulah Allah. Tuhan pada aku, Tuhan pada hang, Tuhan pada pak hang. Allah. Kita boleh jawab dulu tu. Kalau bos kita ada buat apa lebih kurang kan? Kan? Ni apa ini yang dia buat hantar kerja lembat ni? Bos, bagi deadline pun sampai 30 bulan, hang ni baru 15. Melawan cakap saya. Tak, bukan melawan. Bos pun orang nombor 2. Ni bukan kata pak tu. Boleh kata dulu tu. Tahu parik. Pakai tak lama. Ni lawan dengan raja hak mengaku Tuhan tu. Pak
Pok hang tu bukan Tuhan. Ada Tuhan lagi yang lebih betul-betul Tuhan. Pok hang tu manusia, makhluk je. Siapa? Allah Ta'ala. Tuhan aku, Tuhan hang, Tuhan pok hang. Aku habaq kat pok aku nah, habaq. Aku habaq kat pok aku, habaq. Habaq kena panggil mai. Hang tobat baik. Firaun suruh Masyidah tobat. Hang tobat baik. Hang mengaku sebab kata aku Tuhan. Tak mau. Tuhan aku Allah Ta'ala. Tuhan aku Allah Ta'ala. Hang tegak juga pun nak seksa hang. Seksa pilih mana tak apa. Himpun kayu api apa semua, buat bekas besar apa semua, buah ayam nak tahu dah tu. Orang yang pertama kena siapa lempak? Suami dia. Lepas tu anak lelaki dia. Lah kali anak lelaki yang paling kecil nak lempak sekali dah. Duk kelipuk mata duk tengok dah betul. Ish. Nak pi tak pi. Dah kali kata anak dia yang paling kecil ni, yang masih lagi menyusu ni, terus bercakap dengan bahasa yang jelas. Wahai ibuku, jangan takut, jangan gentar, janji Allah Ta'ala itu pasti Allah. Anak kecil ni cakap-cakap tu terjun terus dua orang, 4 orang mati syahid. Dalam sejarah ada 4 orang yang boleh cakap, budak yang boleh cakap. Anak kita tu sedut bajet tuan-tuan. Anak kita tu sedut bajet, umur 2 tahun, umur setahun setengah, umur 6 bulan, umur 7 bulan tu sedut bajet kita nak cakap tuan-tuan. Tobat tak ada ahli ni. Dalam sejarah ada 4 orang saja. Kisah Nabi Yusuf, kisah Jurash, kisah yang dikatakan Maryam, Nabi Isa, kisah yang berkenaan dengan Masyidah. 4 orang ni saja dia disebutkan dalam riwayat. Tuan-tuan, lagu mana akidah mereka, lagu mana Masyidah nak boleh baik sampai tara tu, nak boleh nikmat sampai tara tu, jual agama, terpaksa letak agama nombor 1 daripada yang dikatakan jual diri dia habis, tak ada apa, tinggal akidah saja. Kita hari ni makhluk Tuhan ni tuan-tuan, bukan sehari dua ni dia buat kontroversi dalam negara kita ni. Bukan dak ni cakap, bukan geram kat dia. Bukan geram, bukan kata pergi jumpa nak pergi langgar apa. Tak, kita tak boleh buat kerja lagu tu. Cuma kita harap Allah Ta'ala bagi balik hidayah tu kat dia. Dia ada pun tak untung mana, dia tak ada pun tak ada rugi mana. Abang tu terang ni. Amboi hang kaya terang mana, hang boleh bagi umat terang mana langsung. Tak ada apa hang tu. Kita ni tuan-tuan, mulia kita ni kerana kita ni Islam saja. Kita ni hang hebat lagu mana pun, hang tara mana pun, kita ni hebat kita ni kerana kita ada Islam. Hak tu je. Yang pertama, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tu Nabi kata Islam tu tinggi, paling tinggi, dan tak ada lebih tinggi daripada dia. Kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang satu mana dulu ni hina, a'azzanallahu bil Islam. Hari ni kita dimuliakan kerana kita ada Islam. Kita ni, bangsa kita, orang kita, umat Islam kita, hari ni yang kita duduk di Malaysia. Sebelum ni lagu mana tok nenek moyang kita duduk semua apa? Mulia kita hari ni kerana apa? Islam yang ada dalam diri kita ni. Tuan-tuan tengok dulu-dulu, minta maaf cakap tuan-tuan, orang tua dulu-dulu jahat, orang tak jahat lagu mana pun, miskin lagu mana pun, susah lagu mana pun, agama dia takkan biar. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kes ada seorang budak yang mana dibawa pergi Singapura untuk murtad tu. Tuan-tuan ingat lagi cerita tu? Siapa dia? Siapa dia? Ya. Tuan-tuan tahu tak ada orang yang kayuh bersedekah daripada sini ni nak pergi sana ni? Tuan-tuan tahu tak cerita tu? Ni kayuh bersedekah ni daripada sini ni. Nak pergi duduk sekali dalam kumpulan untuk nak bangkang benda tu di sana tu. Kayuh. Hampa ada kereta besar-besar berapa kali dah di Singapura. Tu pun sekali-sekali nak pergi. Allah Akbar. Ish. Saya pergi pun pingang kapal terbang, nak pingang kereta tak larat dah. Bawa anak-anak pergi kapal terbang lah. Tapi nak pingang kereta ni pakai dak lah. Takat duk fikir, ish, dak dah kot. Pergi naik kapal terbang hari ni, esok balik ke lusa balik dah. Nak pergi kayu gerek ni, tuan-tuan tahu kayu gerek. Pada apa? Agama. Hari ni hang kena tangkap jaih baru sekali, 2 kali. Dan benda yang hang kena tangkap pun pasal hang, bukan kata pasal orang lain buat daya hang. Siapa ada dengar live ni kawan dengan ni, pergi sembang dengan dia. Tak apa dah tuan-tuan di sini kok kawan rapat dengan dia lah. Nah, mana nak tahu tuan-tuan kan hebat belakang. Kawan belakang semua. Yang jenis kenal dia lagu tu pergi jumpa dia, pergi habaq kat dia. Dan yang pertama abang tak saya salah. Hak kedua pergi habaq kat dia, kata hang kena taubat balik, istitabah. Hang kena patah balik.
Tuan-tuan, dia benda akidah ni mudah saya nak kata lagu ni lah. Kalau kita pegang satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala firman dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-217, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tentu tu saja. Tuan-tuan, kalau nak tahu dosa besar dalam satu ayat Quran ataupun hadis, dia ada ancaman yang paling besar. Antara ancaman tu apa dia? Neraka, mati kafir, tak boleh buat apa, tak guna hidup tahid dunia. Ni di antara ayat dia. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, yang ni berpaling tadah daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah. Wa may yartadid, siapa-siapa yang murtad, minkum an dinih, di antara kamu wahai orang yang pernah beriman dalam agama dia, murtad dia, apa dia yang pertama? Fayamut wa huwa kafirun. Itu yang pertama. Mati tak ada nak taubat, kira kafir. Maksud kira kafir apa dia? Simpan luar masjid. Luar terus. Bukan kita dalam kawasan ni tak, luar terus. Harta pewarisan tak boleh. Harta pewarisan tak boleh ambil dah. Tak boleh. Kita tak boleh waris hak dia, dia tak boleh waris hak kita. Ada berapa implikasi kesan tu? Nanti ada masa kita akan sebut panjang. Itu yang pertama. Apa dia lagi? Fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah. Yang nombor dua, hang buat baik daripada awal hidup, mula balik sampai mati tu, tak ada kira apa. Habitat, habis belakang. Hari tu hang duk sepi di depan Kaabah kan? Habis. Hari tu hang duk sedekah 100,000 juta-juta kan? Habis. Hari tu hang duk buat baik mata kan? Habis. Saya bukan katakan dia seorang, siapa pun. Tambah hari ni tuan-tuan minta maaf. Hari tu ingat berapa bulan sudah, ada yang dikatakan pasangan suami isteri, tapi suami itulah yang cakap, saya ni memang dah keluar Islam lama dah. Saya ni pun grade saya pun dah ni dalam agama saya dah tinggi dah. Saya boleh ni mana orang-orang pun. Tuan-tuan, berani tu cakap macam tu. Kenapa berani cakap macam tu? Pasal tak duduk dalam Malaysia, duduk luar negara. Ada satu lagi, dah tukar pi revert pi agama apa, ada tukar pi agama lain pi dah. Last sekali dia jadi di antara orang yang tinggi juga. Dia pergi kata apa? Hajarul Aswad itu tanda orang Islam ini sangat-sangat mereka ni nak akan seks dan juga benda-benda hak lagu tu. Pasal apa? Dia mengatakan hak tu sebenarnya lambang kepada kemaluan perempuan. Tu latar belakang dia siapa? Mengaji agama. Dah kena peringat tu kan. Ni hajar ni lagu ni latar belakang, bukan kata cerita sekolah apa nama tak mengaji daripada kecil lari daripada ni, daripada broken family. Dah latar belakang agama. Entah. Ni nak jaga agama ni bukan kata sikit-sikit punya main ni, entah. Sebab tu dalam bab yang kita katakan di antara cara hak mudah untuk kita masuk syurga, tuan-tuan, minta syurga 3 kali. Jangan minta sekali. Kita pun nak satu-satu benda, kita nak sungguh kan. Saat-saat pergi minta, saya cadang tu kecil, itulah ingat cadang tu nak masuk Minang lah, insya-Allah sampai satu masa saya akan ni. Raya tahun depan pergi pula, saya pun duduk tengah kumpul lah, usaha insya-Allah. Saya harap sangat boleh lah. Saya tengok dalam mana Instagram pun, budak tu naik kayu gerak main jalan depan satu rumah. Tanya, pak hang kerja apa? Pak saya kerja ni. Mak hang kerja apa? Mak hang kerja ni. Hang duduk mana? Saya duduk sana. Ni hang main ni rumah siapa? Dia rumah pak mentua saya. Budak tu kayu gerek yang kecil je. Lelak orang dia budak tu. Ni rumah siapa? Ni rumah pak mentua saya. Tu dia. Entah. Paling di antara cara paling mudah apa dia? Minta syurga 3 kali. Ni kita nak masuk bulan Ramadan ni. Di antara doa yang dalam bulan Ramadan yang selalu kita sebut Allah. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ulang 3 kali. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta redha Engkau ya Allah. Ya Allah, aku minta syurga Engkau ya Allah. Doa minta 3 kali. Bukan nak susah mana tuan-tuan, minta 3 kali tak habis jam, tak habis hari. Sebab tu tuan-tuan, di antaranya juga ialah
ialah apabila seseorang itu minta dijauhkan daripada api neraka 3 kali pun, neraka akan minta doa kepada dia, ya Allah, jauh dia daripada api neraka, jauh dia daripada api neraka, jauh dia daripada api neraka. Dia macam ni lah. Orang kalau mau kita, lagu mana pun dia nak juga. Orang kalau kita tak mau kita, lagu mana pun dia tak mau kita juga. Dan tahu saya duduk di daerah, duduk ada satu daerah, lah tukar daerah, lah duduk daerah lain lah. Saya tak kerja di Tanto dah, saya kerja tang lain pula. Tapi dulu baling saya di baling, dan dia hawin saya di sini. tukar tempat saya. Tukar tempat. Jadi ada reshuffle agak besar tu. Jadi saya terlibat. Jadi baru seminggu lah tukar tempat baru. Saya di daerah yang lama dulu, saya biasa jumpa satu kes. Dua-dua ada, laki ada, perempuan ada. Tapi yang saya nak cerita kes laki. Sebelum nak nikah, dia kena ada ujian saringan HIV. Ujian saringan HIV. Jadi ada satu kes ni, buat saringan tersebut, ada yang salah seorang daripada pasangan suami isteri ni yang reaktif, ataupun kita katakan positif lah. Betul yang mana? Doktor pun hilang lah. Orang tak silap saya, dia bahasa dia lagu tu lah, reaktif ataupun positif pun tak silap saya. Maksud kata dia ada lah HIV tau. Kita pun panggil nasihat. Ni kami dah cek ni semua ni, dia ni memang kita tengok macam ni lah, keputusan daripada ni sendiri, pakai perubatan sendiri kan, daripada wakil perubatan sendiri, kita dah ni semua. Saya sarankan lah kalau boleh tak sah lah, pasal benda ni esok libat dengan kita, libat dengan anak-anak, libat ni semua, jadi panjang cerita. Bukan kata benda ni hina, kita pun tak tahu dia kena lagu mana. Mungkin disebabkan kerana darah dan sebagainya, Wallahualam, kita tak salahkan dia. Tapi disebabkan musibah ataupun ujian tu, kita katakan kena dekat dia. Dan kita yang tak kena lagi ni, kita boleh elak, kita boleh plan, kita boleh atur. Kami cadangkanlah kalau boleh tangguh ataupun batalkan pernikahan ni. Dan dia tahu apa dia jawab? Saya lagu mana cerita pun, saya tetap terima dia. Lagu mana cerita pun, saya tetap terima dia dan saya nak dia. Kami boleh paksa, kami tak boleh paksa. Hak nak nikah tu pun Allah buat berumur dah, balik sampai 4 kali, 5 kali lah. Ya. Betul tak? Takkan kita nak pelekoh dia, kata hang jangan, tak boleh. Ya. Betul. Nasihat tak mau. Nak nikah juga. Nikah. Kompom. Dia anak sekali. Tuan-tuan. Tu kata kalau kata nak ni, hang buat lagu mana pun nak. Temu duga. Oh, saya biasa kenal dah jenis lagu tu. Hak penemu duga ni kata aku nak hak tu, nak tu. Saya biasa kenal, sebab tu saya berani cerita. Kita duk pergi dengan dia, hantar sampai resume masa mula-mula balik girlfriend graduate dulu lah masa tu. Balik nak kerja ni, bagi kat dia, dia pun tengok kumpul rumah, hantar ada kosong, insya-Allah kita akan masukkan ustaz di situ lah. Memang kita perlukan kos yang ustaz ni. Main satu orang dia pun letak tak faham. Cik, ni tolong tengok nasihat ni, anak kawan kita. Sembang tak sampai 5 minit, dia kata, ustaz minta maaf, saya silap cek, rupanya tang tu tak ada kosong dah. Hang kalau ya pun nak kata lagu tu, tunggu aku balik dulu. Tunggulah aku balik dulu, bagi hilang sikit. Ni depan mata nampak terang-terang ni. Nampak tuan-tuan? Dia nak aku kata nak, aku nak. Apa? Itu je. Kalau aku tak mau, tak mau. Kalau kita tak boleh terima, tak boleh terima. Tuan-tuan, saya bukan kata sikit orang, ramai dah saya jumpa hak pasangan hak duk cerai ni. Kita cuba, saya salah seorang perunding cara. Saya panggil dia, kita bincang balik ni. Silap ni kecil saja, yang ni tengok mata anak-anak ni pun semua ni. Dah ustaz, lah ni yang nak nikah dan nak cerai ni siapa dia? Saya ke ustaz? Nampak nak kata apa? Bosa kemas sangat, nak kata apa kat dia? Betul, saya pernah cerita kat tuan-tuan. Kalau saya ingat, saya tak tahu lah pernah cerita. Yang main bercerai depan saya paling tua umur 83. Umur 83 paling tua hak pernah main bercerai depan saya. Agak-agak tuan-tuan umur tu tuan-tuan nak pergi pancur. Tuan-tuan nak pergi basuh pada dia. Apa dia balong tunggu hari nak mampuih daripada bercerai lagi apa semua. Duk kata lagu tu lebih kurang, tak boleh. Dia patah balik mic kat kita. Ni, aku hak nikah 10 tahun pun bercerai. Pergi kita. Sebab tu kalau kita bahasa mudahnya kita kata hari ni, kalau tak mau, kalau nak. Sama orang perempuan jangan duk main tuan-tuan.
Orang perempuan ni jangan bagi berasa hati teruk dan dia kata tak mau sungguh. Walaupun kita kemas, berah kita beli. Walaupun berah kita beli, jangan buat main tuan-tuan. Sungguh. Semalam saya jumpa dengan siapa? Panjang cerita 727. Saya pun tak boleh lajak ni. Minta maaf banyak tuan-tuan. Hari ni saya periksa. Macam tu lah orang ngaji panggil. Hari ni ada periksa. Lepas tu anak nombor 2 saya pula tak sihat. Semalam demam panas. Tu yang gagah juga tu. Jadi lajak sikit 2-3 minit kita berhenti. Minta maaf banyak-banyak tu. Lagi habis-habis saya nak turun balik lah. Minta maaf banyak-banyak. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi ada orang nak boleh syurga ni dengan cara cukup susah. Cukup susah tuan-tuan. Tapi kita hari ni Nabi ajar di antara salah satunya, sebab tu jangan pandang rendah dengan benda amal ni walaupun benda tu kecil. Allah ulang 3 kali je pun. Ni, Allahumma ajirna minan nar. Kita lepas mayang. Rugi, sebab tu saya kata rugi sungguh orang yang lepas mayang bangkit cunggit belah ayat tu ya. Rugi. Pasal apa? Allah Ta'ala tawak ni, aku nak bagi syurga cemeh kat hang ni, aku nak bagi elok neraka cemeh kat hang ni. Lepas mayang jangan bangkit saja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Waktu zuhur, waktu asar, waktu isyak 3 kali. Subuh dengan yang dikatakan maghrib 7 kali. Itu saja. Sebelum tu pun kita dah baca ayat kursi, tak ada benda yang boleh halang dia masuk syurga melainkan mati saja. Tapi kita bukan tahu mana pun, tak tahu pun, sebab kita tak tahu mana satu sebab musabab. Nanti ni ada hadis lepas ni tak ada baca. Hadis ni kita jumpa 2 minggu lagi. Hadis ni cerita pasal apa? Ada kawan-kawan hak duduk dalam syurga esok, lah kali kita berjumpa, duduk sembang. Ni agak-agak hang kita ni masuk syurga pasal apa? Pasal apa? Kita kawan-kawan ni kita kenal. Betul tak orang? Kita kawan-kawan kita kenal. Hang ni baru 2 hari kena tengah masjid kan? Hang ni baru 2 hari kena tengah masjid. Betul. Macam mana hang dia masuk syurga? Hak ni esok sekali lagi ni kita akan cerita bagaimana geng-geng syurga ni depa duk pergi berjalan, duk sembang, bincang tajuk ni. Tuan-tuan, syurga walaupun banyak nikmat, dia teringat kawan-kawan duk atas dunia, duk sekali. Sekali lagi kita cerita. Hak itu kita cerita dah. Hak yang mana orang duk dalam syurga pergi tengok ahli neraka. Hak ni, hak duduk dalam syurga pergi berjalan, pergi tengok orang syurga juga. Kalau tiap hari raya lah ada ziarah ni, ziarah. Nanti kita cerita hadis ni selepas ni 2 minggu depan. Tuan-tuan, minta Allah sekalian minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. Tapi beringatlah itulah tuan-tuan. Ni amalan-amalan lagu ni hak kita nak buat ni tuan. Sikit-sikit je. Sebab tu saya ambil kitab ni pasal kita tahu kita ni orang sibuk. Saya tahu ni hak depan saya ni orang sibuk belaka. Bernafas selang sejam. Contoh. Tapi tak dan nak buat apa. Tapi bernafas pun kira. Kita tak dan. Dalam masa tak dan, ambil ruang, ambil kesempatan untuk kita cari benda-benda hak kod-kod nak jadi sebab musabab kepada kita masuk syurga dan elak daripada api neraka. Saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Saya minta maaf kena berhenti awal macam saya kata tadi lah. Minta maaf banyak-banyak, tolong doa lah Allah Ta'ala mudahkan urusan saya, Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada anak saya insyaAllah. Moga diberikan juga kebaikan kepada tuan-tuan dunia akhirat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam. Rabbana zidna ilma wa sa'na fi rizqina wa barikna fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fa yunim waj'alna wajhin fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanan fi 'an wa ya mubdi'an bila mithal ya qa'iman bila zawal lakal hamdu laka minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.